Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi yassir wa la tu'assir fa inna taysir alayka yassir rabbi tamim bil khair. Nawaitu i'tikaf fi hadha masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai kita menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Kemudian kita duduk berwirid, berzikir dan berdoa. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala masih lagi mengekalkan kita di dalam masjid ini sementara menunggu waktu isyak untuk mendengarkan sedikit perkongsian. Moga-moga ianya mendatangkan manfaat buat kita dunia dan akhirat, insya-Allah. InsyaAllah hari ini kita akan lihat ataupun menziarahi satu tempat yang di mana tempat ini walaupun kita tak masuk, tapi kita kena lihat ciri-ciri tempat tersebut agar kita dapat berlindung daripada tempat tersebut, ahli keluarga kita dan juga saudara mara kita. Tempat tu apa dia tuan-tuan? Namanya adalah neraka. Neraka ni dalam bahasa Arab orang panggil nar. Arab api pun dia panggil nar, neraka dia pun dia panggil nar. Cumanya kita ni orang Melayu kita panggil api tu apilah, neraka itu neraka. Tapi Arab nar itu neraka, nar itu pun adalah api. Dekat akhirat nanti tuan-tuan, ada dua tempat sahaja yang kita boleh duduk. Sama ada di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun satu tempat lagi yang kita semua tidak bercita-cita untuk masuk, iaitu neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tak ada tempat yang ketiga. Kalau dekat sini kita boleh pilih nak duduk Don Labu, kan, nak duduk Port Dickson, nak duduk LBJ, boleh pilih tempat tersebut. Tapi apabila di mahsyar nanti Allah Subhanahu wa ta'ala akan menentukan sama ada dua tempat sahaja. Dua tempat, dia tak boleh nak pilih duduk tengah-tengah. Ya Allah, nak duduk tengah-tengah je, nak duduk mahsyar je, tak nak duduk tempat lain, tak nak pergi syurga, tak nak pergi neraka. Tak boleh tuan-tuan. Sebab apa? Itu telah pun ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita akan menziarahi neraka. Ziarah je tuan-tuan, bukannya kita bercita-cita untuk nak masuk dalam neraka. Sebab ada analogi zaman dahulu. Dia kata apa? Tak apa, kita ni orang Islam masuk neraka pun tak apa, nanti masuk syurga juga. Pandangan tu, stigma tu yang kita kena ubah. Sebab apa? Duduk dalam neraka ni, kalaupun sehari umpamanya adalah 1000 tahun dunia. 1000 tahun dunia, nak habis sehari di akhirat bersamaan dengan 1000 tahun. Kita 24 jam pun pergi kerja, masuk kerja, bilalah nak balik ni?
Tu pun dah terasa lama dah kerja. Nak duduk di dalam neraka ni 1000 tahun. Kalaulah sehari, ada ke orang yang disiksa selama sehari di dalam neraka? Sifat penduduk neraka boleh dilihat di atas muka bumi Allah ini lagi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukannya kita nak tuduh orang tu ahli neraka tuan-tuan, cuma kita nak tahu sifat dan ciri-ciri ahli syurga dan ahli neraka ini dapat dilihat di atas muka bumi Allah ini lagi. Kita nak kenal ciri-ciri ini bertujuan untuk kita semak diri kita. Bukannya kita nak pergi tengok teliti orang lain. Untuk kita tengok diri kita sendiri, antaranya semakin bertambah umurnya, semakin berkurang ibadah dia. Umurnya makin bertambah, ibadahnya sama aja ataupun makin berkurang. Saya pernah jumpa orang umur sudah 60 tahun main game lagi. Main game lagi. Dia bukan main game aja, dia siap buat streaming lagi. Sekarang kan boleh dapat duit. Dapat duit, siap saya tengok orang yang komen kat bawah tu, "Pakcik dah lah main game ni." Siap ada orang nasihatkan dia. Orang-orang yang main game pun menasihati dia. Saya pernah jumpa 60 tahun pun main game. Macam-macam. Candy Crush lah. Bila tanya kenapa? Isi masa lapang. Bukan tak boleh main game, tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ciri-ciri penduduk ahli neraka itu semakin bertambah umurnya, ibadahnya semakin berkurang. Dulu 20 tahun, 30 tahun, puasa 30 hari, dia puasa 25 hari. Ini umur dah 60 tahun pun, puasa pun masih lagi 25 hari. Tantah silap-silap tak puasa langsung. Jadi ciri-ciri itu yang diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tanda-tanda dia itu nak pergi menjadi ahli neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian umurnya makin bertambah, ibadahnya makin berkurang. Apabila ditimbang tuan-tuan, apabila seseorang itu dibangkitkan di mahsyar, apabila seseorang itu dibangkitkan di mahsyar, apa yang berlaku tuan-tuan? Dia bangun daripada tempat baringan dia itu, selalunya kalau dia itu adalah di kalangan VIP, tetamu yang paling dimuliakan oleh Allah, dia bangun, dia akan lihat di sebelah dia ada binatang tunggangan, simfun rukbana. Binatang tunggangan di mana dia akan menaiki binatang tersebut untuk menuju ke mahsyar. Selain daripada tu, sebahagiannya pula berjalan kaki. Berjalanlah tuan-tuan, berjalan. Penat ke, tak penat ke, berjalan. Macam mana kita penat di atas muka bumi Allah ini, begitulah di akhirat penat yang sama. Maksudnya letih yang sama. Kita mencangkul letih, kita mencangkul di akhirat, letihnya sama macam tu. Sama macam tu, berjalan. Kemudian yang paling hina sekali tuan-tuan, apabila dia pergi menuju ke mahsyar dalam keadaan dia menggunakan wajah dia. Sahabat tanya, "Ya Rasulullah, macam mana orang berjalan menggunakan muka?" Nabi tanya dengan para sahabat, dulu dekat atas muka bumi Allah, siapa yang buat dia berjalan menggunakan kaki? Allah yang membuatkan kita berjalan menggunakan kaki. Maka Allah lah yang akan membuatkan si fulan itu berjalan dengan menggunakan wajah dia. Maksudnya tuan, muka dia kat bawah, kaki dia kat atas, dihentak-hentakkan sampailah dia menuju ke mahsyar. Selesai di mahsyar, kita akan dipanggil seorang demi seorang untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala untuk ditimbang. Untuk ditimbang amalan kita. Apa yang berlaku tuan-tuan dalam perjalanan kita nak menuju ke mahsyar, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan neraka Jahannam. Waji ayauma idzi bi jahannam. Tuan-tuan, kita lah ni nak pergi diadili ni lah. Allah nak bagi gerun lagi. Allah letak siap-siap, ni neraka Jahannam.
Bila nak timbang, nak menunggu giliran itu, kita sudah pun melihat neraka Jahannam. 100 tahun nak menuju ke mahsyar, berjalan untuk menuju ke mahsyar itu tuan-tuan, kita sudah pun mendengar bunyi suara Jahannam. Suara Jahannam, di mana suara itu dapat didengari 100 tahun sebelum nak sampai lagi, kita sudah pun mendengarkan suara bakaran Jahannam. Macam kita lah kalau memerun tuan-tuan, memerun bakar sampah, api tu marak sikit, dengar kan bunyi api tu, bunyi api. Ataupun saya pernah lalu dekat sebelah highway ke apa, lori terbakar, dengar tu bunyi bakaran dia tu. Bayangkan bunyi bakaran daripada neraka Jahannam yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang-seorang akan dipanggil, laisa bainahum wa bainallahi turjuman. Tak ada perterjemah, tak ada peguam. Kita yang akan berjumpa dengan Allah, berbahas di hadapan Allah. Hari ini tak perlu orang lain, cukup bagi kamu sahaja yang tahu apa yang kamu buat di atas muka bumi Allah dahulu. Allah kata apa? Tak perlu orang lain, tak perlu cari saksi dan sebagainya. Kamu sendiri sudah tahu dah apa yang kamu buat di atas muka bumi Allah dahulu. Maka Allah suruh kita baca buku kita, buku amalan kita. Kita baca, Allah bagi baca tuan-tuan. Kita pun baca, kita tengok apa yang kita buat umur 20 tahun, 30 tahun, dalam bilik kita duduk seorang-seorang, apa yang kita buat, dosa kita seorang diri, apa yang kita buat, semuanya Allah akan catatkan satu persatu perincian apa yang kita buat. Kemudian apa yang berlaku? Kita nak lihat hari ini orang yang bakal menjadi ahli neraka, apa yang akan dia lalui apabila dia berada di mahsyar. Apabila ditimbang tuan-tuan, sebahagian orang pahalanya banyak, maka dosanya sedikit, dia ini adalah ahli syurga. Ditimbang, maka dia dapat lihat fizikal dosa dan pahala itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalaulah dosa dan pahala ini dapat dilihat dan dapat dibau, maka orang tak akan duduk bersama dengan orang yang melakukan dosa. Sebab apa? Baunya itu busuk kalau Allah zahirkan. Apabila ditimbang, dia ni pahalanya banyak, dosanya sedikit, maka dia adalah ahli syurga. Selesai. Ada orang sebahagiannya pahalanya banyak, dosanya sedikit, tapi dia ahli neraka. Ini pelik sikit tuan-tuan. Dia membawa pahala yang banyak, tapi akhirnya dia menjadi ahli neraka. Dia ini adalah golongan yang muflis. Kita tengok satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya dengan para sahabat, atadruna manil muflisu? Kamu tahu tak siapa di kalangan orang yang muflis? Kata para sahabat, ya Rasulullah, muflis ni harta pun tak ada, duit tak ada, hutang lagi ada. Muflis, definisi muflis. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada para sahabat, wahai para sahabat, sesungguhnya orang yang muflis di mahsyar ini, dia membawa solat dia. Tuan-tuan dengar dia membawa pahala solat dia, puasa dia, bacaan Quran dia, sedekah dia, haji dia, semuanya pahala yang dia bawa tu semuanya adalah perkara-perkara fardu yang dia buat, yang dia laksanakan di atas muka bumi Allah. Tapi di dunia dia mengeji orang itu, dia menuduh orang ini, dia memfitnah orang itu, dia memukul orang ini, dia membunuh orang itu. Tuan-tuan, bila kita tengok orang itu, orang ini, orang itu, kita boleh kata apa tuan-tuan? Itu dosa kita dengan makhluk sesama manusia. Ini selalu orang terlepas pandang. Orang terlepas pandang, hari-hari pergi sembahyang dan sebagainya, tapi masyarakat kita lah sebahagiannya, mulut dia tu dia macam susah sikit. Dia anak orang punya silap dia akan nampak, anak sendiri punya silap dia susah nak nampak. Dia kata dia tu ayah je pergi masjid, anak dia tak pernah nampak lah pergi masjid. Dia nampak kesalahan-kesalahan orang lain. Anak orang lain tak tutup aurat, dia nampak. Anak dia sendiri tak tutup aurat, dia tak nampak.
Orang-orang yang begini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di akhirat nanti, di mahsyar nanti, Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan pahala yang dia buat. Tapi tuan-tuan, akhirnya dia ini menjadi muflis. Apa yang berlaku? Habis dia ditimbang, malaikat tanya dekat penduduk mahsyar, ada tak siapa-siapa yang nak tuntut dengan dia? Ini yang menakutkan tuan-tuan, nak tuntut. Orang kita selalu kan, aku tuntut dekat ni akhirat nanti. Orang kita lah, dia tak tahu orang pun nak tuntut dekat dia juga. Yang dia tahu, dia nak tuntut dekat orang je. Dia kata, aku nak tuntut dengan kamu. Hari ini tuan-tuan, apabila diumumkan, maka ramailah yang akan datang ke hadapan untuk menuntut kepada dia. Antaranya siapa? Ahli keluarga dia sendiri. Dia tak ada masa tu, semuanya nafsi-nafsi. Dia tak ada kesianlah dekat ayah, tak apalah, tak payahlah tuntut kan, ayah dulu kesian pula. Tak ada, masa tu semuanya nafsi-nafsi, nak selamatkan diriku, semuanya diriku sahaja. Apa yang berlaku? Semuanya menuntut kepada dia, ya Allah, dulu sekian-sekian dia ini jadi suami aku. Dia jadi suami aku, dia pergi masjid, tapi dia balik tak ada pun tanya aku, sedangkan dia tahu aku tak solat dan sebagainya. Kadang-kadang aku tak solat, aurat pun masih lagi tak berapa nak tutup. Sikit pun dia tak, ya Allah, hari ini aku nak tuntut semuanya kesalahan itu kepada dia. Tuan-tuan, semuanya menuntut, ukhidha min khataya ambil dosa orang itu, masuk ke dalam akaun dia. Tuan-tuan, dia ambil dosa orang, dia memberikan pahala dia kepada orang, futurihat alai, masuk pada dirinya, summa turihat finnar, tiba-tiba dia pula yang menjadi ahli neraka. Habis dah dia bagi pahala dia dekat orang, malaikat cakap ada lagi yang nak menuntut kepada dia. Allah akan pindah dosa orang tu masuk ke dalam timbangan dia. Tuan-tuan, dia ini adalah menjadi golongan ahli neraka, akhirnya muflis. Ni yang kita selalu terlepas pandang. Kita dengan Allah mungkin kita dah selesai. Dosa dengan manusia, kadang-kadang kita dosa dengan Allah, bertaubat, berjanji pada Allah dan berazam tak lakukan, Allah akan ampunkan masa tu juga. Tapi dosa dengan manusia, kena cari. Kena cari dengan orang tu. Kalau ada ambil hak orang, pulangkan kepada orang tu. Kalau tuan-tuan orang ambil hak tuan-tuan, tak apalah, dia buat macam mana, dia pun dah tukar dah nama geran tu pun dah ditukar nama dah, saya pun tak sempat nak buat apa, jadi benda tu dah legal. Tak apa tuan-tuan, harta yang dia nak makan tu 60, 70, 80 tahun. Tak ada orang yang akan hidup 100 tahun. 70, 80, meninggallah dia tuan-tuan. Harta tu akan ditinggalkan, dan itu semua akan dikira oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar tuan-tuan, di atas muka bumi ini, siapa-siapa yang dikhianati, yang telah ditipu dan sebagainya, bersabar, Allah akan memberikan pengadilan yang sebenar-benarnya. Hari ini adik-beradik pun, saudara mara pun boleh putus saudara kerana harta. Itu iklan. Kemudian selesai itu orang yang muflis. Apa yang berlaku kemudian? Kemudian ada orang dosanya banyak, kebaikannya sedikit. Dosa saja dalam kehidupan dia tak ada kisah pun nak sembahyang, dia tak ada kisah pun nak baca Al-Quran. Dia kata apa, nak baca Quran, nak buat apa, bukannya nak kena ni, dia tak kisah pun dalam kehidupan dia. Apabila ditimbang, dosanya lebih banyak daripada kebaikan yang dia lakukan. Orang ini adalah ahli neraka. Ahli neraka apabila dia menerima buku amalan dia. Wa amma man utiya kitabahu bishimalih. Dia dapat buku amalan dia dengan tangan kiri dia. Tuan-tuan, renung tangan kanan tuan-tuan, renung tangan kiri tuan-tuan. Tangan itulah tangan yang sama yang akan mengambil buku amalan tuan-tuan, keputusan dunia dan akhirat tuan-tuan. Kita kalau dapat keputusan UPSR 5A ke, dulu apa SRP kan, SRP keputusan cemerlang pun dah cukup suka dah.
Tapi cukup suka tu tak berkekalan. Sebab apa? Lepas tu dia kena belajar lagi. Tapi ini keputusan yang kekal buat selama-lamanya. Apabila dia ini ahli neraka, dia diberikan buku amalan dia dengan tangan kiri dia. Tangan kiri dia terangkat sendiri dan mengambil buku amalan dia. Ada orang pula dosa dan pahalanya sama. Tuan-tuan, ada orang dosa dan pahalanya ditimbang sama. Dosa pun 50, pahalanya pun 50. Orang ini diasingkan dahulu. Diasingkan dahulu sama ada dia ini layak untuk mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun tidak. Kemudian ada orang ambil buku amalan dia dengan tangan kanan pun tidak, dengan tangan kiri pun tidak. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Dia ambil buku amalan dia daripada belakang. Daripada belakang, tuan-tuan. Daripada belakang ni bukan dia buat macam ni. Para ulama kata dia ambil tangan dia korek, tuan-tuan. Korek dia tembus ni, ambil buku amalan dia daripada belakang dia. Sakit dah, tuan-tuan. Macam mana kita sakit di atas muka bumi Allah ini, begitulah sakit yang sama yang kita akan rasa di akhirat nanti. Dan waktu dapat keputusan itu, dia dah dapat tahu dia itu adalah ahli neraka. Apa yang dia cakap, tuan-tuan? Allah rakamkan di dalam Al-Quran. Perkataan, perangai ahli-ahli bakal ahli neraka ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia kata? La ya laitani lam utiya kitabiyah. Celakalah aku hari ini. Celakalah aku hari ini kalau aku tak ambil kitab ini. Keputusan dah ambil dah, puan. Tuan-tuan, keputusan dah ambil. Dia kata celakalah aku kali ini sebab aku ambil buku dan keputusan ini. Dia merungut di hadapan Allah Subhanahu wa taala, walam adri ma hisabiyah. Kalaulah aku tak tahu menahu, kalaulah ni tak ada ni timbang-timbang ni, dah mati masuk kubur, dah selesai. Tapi dia kata apa? Kalaulah tak ada timbang-timbang amalan ini, kan itu adalah lebih baik. Kalaulah aku tak tahu menahu tentang hari perhitungan dan timbangan semua ini, ya laitalaha kanatil qadiyah. Kalaulah semua ini tak ada. Macam kita lah, tuan-tuan, kata kalaulah aku tak tahu menahu, kalaulah benda ni tak ada kaitan pun dengan aku, kenapalah aku kerja dekat sini. Kita kan kalau dah kalau dah rasa tak suka, itulah ucapan yang kita akan ucapkan. Lalu apa yang berlaku? Disebut lagi ma'aghna anni maliyah. Duit harta aku 1 sen pun tak berguna dengan aku. Duit harta aku dekat dalam KWSP ada 200,000, baru bercadang nak berjalan sana, nak berjalan sini. Suka hati tu. Hari pertama pencen, bawa motor, boom, melanggar, mati. Tak sempat nak rasa 200,000. 100 pun tak sempat nak cocok lagi. Tak sempat nak rasa duit dan harta yang disimpan selama ini. Sebab apa? Sebab Allah yang menentukan bila dia nak mati. Maka dia kata apa? Ma'aghna anni maliyah. Duit 1 sen pun tak berguna pada hari ini. Harta yang banyak langsung tak dapat menyelamatkan aku daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, bila kita baca ni Nabi bagi tahu sesungguhnya majoriti penduduk syurga itu adalah di kalangan fuqara, orang-orang yang miskin. Sangat sedikit, Nabi sebut sangat sedikit orang-orang yang kaya yang berada di dalam syurga. Bukan tak ada, tapi sedikit. Nabi pernah tengok di dalam syurga, Allah tunjukkan ramainya orang ahli syurga itu di kalangan fuqara. Sebab tu mana-mana orang yang kaya, kan? Mana-mana orang yang kaya, Allah ialah yang memberikan kekayaan itu kepada dia. Allah letakkan kaya itu kepada diri dia. Bukan sebab dia pandai belajar. Ada je orang daripada universiti tapi tak kaya pun. Bolehlah hidup sederhana tapi tak kaya pun. Ada pula orang tak berpelajaran, dia pandai berniaga, kaya pula dia. Maka Allah lah yang menentukan kepada siapa Allah nak letakkan kekayaan tersebut.
Jadi mana-mana orang kaya yang berharta, Allah berikan kekayaan itu untuk Allah nak tengok berapa banyak kamu membantu orang-orang yang susah, berapa banyak kamu sedekahkan kepada orang-orang yang lebih memerlukan. Dia ingat dia kaya tu untuk duit dia je. Walhal Allah berikan pinjaman kepada dia kekayaan tersebut untuk dikongsikan dan diagihkan kepada orang-orang yang lebih memerlukan. Kaedah dia tuan-tuan, mana-mana tempat yang kita tengok banyaknya orang susah di situ, maka orang-orang kaya yang berada di situ tidak mengeluarkan zakat. Berapa ramai hari ini orang tak keluarkan zakat, tuan-tuan? Saya pernah baca dalam satu artikel. Tuan-tuan tahu tak, orang yang kaya ni, yang bisnes juta-juta ni, kadang-kadang dia punya zakat dia, tuan-tuan, dia kira-kira kan juta juga, tuan-tuan. Juta juga. Tuan-tuan, nak bagi juta ni dekat saja-saja dekat zakat ni, hati kecil kita, aduh, tak payahlah. Lainlah nak bayar LHDN. Kalau LHDN, dia akan ada surat, nanti orang akan call, nanti akan keluar surat tu mahkamah dan sebagainya. Tapi zakat ni, bayar tak bayar pun orang tak kisah, tuan-tuan. Tak bayar zakat pun, zakat pendapatan, zakat harta yang berjuta-juta tu, siapa nak pergi tangkap? Itu semua kesedaran daripada diri sendiri. Kita dengar apa dah tak payah zakat. Kita tak diuji dengan nak membayar zakat ratusan ribu, tuan-tuan. Goyang juga tu. Nak keluar saja nak bagi pusat zakat. Jadi Nabi kata di dalam neraka itu ataupun di dalam syurga itu banyaknya golongan yang miskin daripada orang yang kaya. Kemudian apa lagi yang orang ni sebut, yang mendapat buku amalan dia ni, yang Allah dah tentukan dia ini sebagai ahli neraka? Halaka anni sultaniyah, rosak binasa jawatan dan pangkat, sikit pun Allah tak pandang dan sikit pun tak dapat membantu dia daripada menyelamatkan dia daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, apa yang disebut jawatan, pangkat, Allah tak tengok pun berapa lama kita menjadi pemerintah. Allah tak tengok berapa lama kamu jadi esko. Allah tak tengok berapa kamu jadi adun, berapa lama. Allah tak tengok pun ke semua itu. Allah nak tengok berapa banyak ibadah yang kamu bawa kepada aku, berapa banyak tanggungjawab yang kau telah laksanakan, yang dah kau laksanakan ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang Allah nak tengok. Allah nak tengok yang itu. Allah tak pandang pun pangkat, berapa lama kamu memerintah, berapa lama kamu menjadi menteri dan sebagainya. Yang Allah nak tengok adalah amal ibadah kamu dan juga takwa kamu. Kemudian Allah sebut, habis dah dia membebel-bebel, tuan-tuan, di hadapan Allah. Macam-macam dia cakap. Dia kata, kalaulah aku tak tahu, duit aku tak dapat nak tolong. Memang betul pun, tapi dah terlambat, tuan-tuan. Sebab apa? Ketika itu dia cakap itu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata duit sekupang pun tak dapat nak membantu, harta yang banyak pun tak dapat nak membantu, pangkat pun tak dapat nak membantu. Kalaulah aku tak tahu semua urusan-urusan timbangan amalan ni kan lebih baik. Tuan-tuan, Allah sebut, Allah tak layan pun apa yang dia cakap. Allah sebut khuzuhu faghulluh. Wahai para malaikat, ambil dia ini beramai-ramai. Tuan-tuan, malaikat ni seorang saja sudah cukup dah. Tapi Allah arahkan, ambil wahai para malaikat beramai-ramai, pergi ambil dia, rejam dia, summal jahim masallu, letak dia di dalam neraka jahim dan salai mereka. Summa fi silsilati zar'uha sab'una zira'an fasluku. Allah arahkan, suruh dia apa? Sebelum nak seret dia tu, ambil silsilah, tuan-tuan, rantai besi. Rantai besi, ikat dia dulu, kemudian baru bawa dia, tuan-tuan. Sebelum heret, lilit rantai besi, kemudian heret, masukkan dia di dalam neraka. Para ulama kata rantai besi yang dimasukkan itu daripada mulut dia dan keluar daripada dubur dia. Tuan-tuan, kita nak cuba ke, tuan-tuan? Memang kita dengar ini, kita dengar, okey, lepas tu balik tak ada apa-apa kan. Dia macam dengar, lepas tu balik tak ada rasa gerun ke, keluar, start motor kan, cucuk hukuk ke dan sebagainya. Contoh, tuan, saya tak tahu pun siapa-siapa. Apabila Allah
ceritakan di dalam Al-Quran ini, apa yang berlaku, rantai itu tuan-tuan, rantai itu 70 hasta. Satu hasta dalam kitab karangan Imam Qurtubi yang menceritakan tentang hari-hari akhirat dan juga rahsia-rahsia kematian. Disebutkan di dalam itu, satu hasta jarak dia daripada Mekah ke Basrah. 70 hasta tuan-tuan. Bila kita baca, manusia ni kecil je. Kenapa rantai itu daripada Mekah ke Basrah? Maksudnya daripada Mekah ke Iraq. Iraq ke Basrah? Iraq kan? Daripada Mekah ke Basrah tuan-tuan, jaraknya. Manusia ni kecil. Kenapa? Macam tak logik cerita tu. Bila kita tengok tuan-tuan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli neraka ini Allah Subhanahu wa taala akan besarkan tubuh badan dia. Macam mana ahli syurga ini Allah ubah dia juga menjadi cantik, umur semua 30-an, sebaya tuan-tuan. Tuan-tuan dengan anak tuan-tuan pun nanti sebaya di dalam syurga. Sebaya je semuanya, dengan cucu pun semua sebaya, 30-an. Sebab apa? Itu adalah umur kemuncak untuk nak menikmati nikmat. Kalau Allah buat dalam syurga umur macam baya ni, adik ni ke 7 tahun ke, tak nikmat tuan-tuan. Sebab apa? Kecil sangat. Kalau Allah buat umur 60 tahun pun tak nikmat juga, tua sangat. Jadi Allah letak umur tu cantik-cantik 30-an. Untuk apa? Untuk nak mendapat nikmat secara maksimum. Dan Allah akan ubah semua wajah-wajah. Tak kisahlah dulu tuan-tuan, dekat dunia ni kita gigi tak berapa cantik ke, tak apa. Itu sekejap je, Allah pinjamkan je. Allah pinjam, hidung kemek ke tak apa, Allah pinjam je. Nanti dekat syurga Allah ubah semuanya cantik-cantik, semuanya handsome-handsome. Cumanya bila ahli neraka ini Allah besarkan tubuh badan dia tuan-tuan. Dalam kitab Imam Qurtubi yang menceritakan tentang rahsia kematian, diberitakan bahawa sesungguhnya Abu Hurairah bahawa Nabi bersabda, gigi ahli neraka itu sebesar gunung Uhud. Tuan-tuan, gunung Uhud bukannya bukit pemanah yang tuan-tuan kalau pergi umrah naik tu, bukan. Gunung Uhud tu yang tuan-tuan tengok sebelah sana tu, yang berderet panjang tu, sepanjang-panjang tu, tinggi gunung Uhud gigi ahli neraka. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala besarkan tubuh badan ahli neraka ini sebab apa tuan-tuan? Sebab kita lah kan, kalau terbakar. Saya kerja hospital pernah ada pesakit yang datang dalam keadaan terbakar bahagian tangan pun dah cukup sakit dah. Ada orang terbakar 85%. 85% tuan-tuan sudahlah dimasuk dalam operation, ambil kulit bagian dan sebagainya, tampal, jahit dan sebagainya. Kemudian ada pula nanah, mengelembung, nak ambil tempoh nak pulih tu tuan-tuan 6, mungkin setahun ataupun setahun lebih untuk nak dapatkan pulihkan semuanya. Dalam keadaan dia terbakar itu tuan-tuan, luka dia tu menyebabkan dia jadi gila. Tuan-tuan, hilang akal disebabkan terbakar. Tuan-tuan bayangkan, Allah besarkan tubuh badan ahli neraka, dibakar, banyak kawasan yang dapat dibakar. Tuan-tuan, itu adalah tanda Allah nak bagi kita, orang yang ahli neraka itu, merasakan azab yang tersangat besar tuan-tuan. Sebab apa? Sebab bila dibakar tuan-tuan, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Setiap kali kulit mereka terbakar, tuan-tuan, dah terbakar, Allah gantikan balik kulit yang baru. Dah hangus semua ni, pum, jadi baru balik. Bakar balik, elok balik. Supaya apa tuan-tuan? Supaya dia merasakan azab berulang-ulang kali. Sampai bila tuan-tuan? Sampai selesai hukuman dia yang telah Allah tentukan kepada dia. Tuan-tuan, kemudian kita nak tengok lagi apa yang berlaku. Apa yang berlaku bila dah selesai ditentukan ahli neraka dan ahli syurga, maka ketika itulah Allah mengarahkan untuk malaikat membunuh satu makhluk yang dinamakan kematian. Tuan-tuan, kematian ini adalah makhluk, kita semua akan menyaksikannya nanti. Dibunuh kematian ini, maka ketika itulah malaikat sebut kepada ahli syurga, ya ahlal jannah khulud, kekallah kamu wahai ahli syurga. Itu di sebelah kiri pula, ya ahlan nar khulud, kekallah kamu
wahai ahli-ahli neraka. Dah tak ada dah, mati dah tuan-tuan. Mati seorang sekali je. Seorang sekali saja. Kemudian saya sambung sikit lagi. Kemudian apabila dah masuk dan ditentukan bahawa dia ni adalah ahli neraka, tuan-tuan, selalunya kalau kita lah buat salah, kita akan salahkan siapa? Salahkan orang yang mengajar kita tu, kan? Samalah kalau cikgu-cikgu kat sekolah ke, kata, siapa buat ni? Dia kata, tak, ni Afiq yang buat ni, Afiq yang ajak saya ni. Dia kata, kenapa ponten sekolah? Tak, Afiq yang ajak saya. Semuanya Afiq yang kena. Contoh. Begitulah juga tuan-tuan, apabila hari pertama ahli neraka ini masuk ke dalam neraka, apa yang berlaku? Allah rakamkan dalam Quran apa yang berlaku. Semuanya mengejar iblis. Kaulah iblis dulu yang ajar aku, kaulah iblis yang hasut aku, kaulah iblis. Jadi bila dah iblis ni banyak sangat orang komplain ke atas dia, maka waqala syaitanu lamma qudiyal amr. Dan iblis pun kali ini setelah pun selesai urusan hisab, sesungguhnya kali ini iblis nak bercakap. Tuan-tuan, itulah kali pertama iblis berucap, dan itulah kali terakhir iblis ini berucap. Kali pertama dan kali terakhir. Innallaha wa'adakumul wa'adal haq. Tuan-tuan, iblis kata beginilah dulu dekat atas muka bumi Allah dulu di dunia, apa yang Allah janjikan semuanya benar. Siapa yang solat dapat pahala, siapa yang sedekah dapat pahala, tutup aurat dapat pahala, kalau mencuri dapat dosa. Semua yang Allah janjikan itu semuanya benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Aku pun janji juga, tapi semuanya bohong. Semuanya bohong. Tutuplah aurat dulu. Tak apalah, nanti dah habis kerja, dah pencen, barulah tutup aurat. Pergilah masjid. Aku pun bisik juga. Nanti pencen ada masa. Memang akan ada masa. Ni kerja, nanti balik penat, nak drive, nak memandu, kang accident. Iblis pun cakap juga, janji juga, tapi semuanya bohong. Wa ma kana liya 'alaikum min sultanin illa an da'watukum fastajabtum li. Iblis kata dulu dekat atas muka bumi Allah, aku ni tak berkuasa pun dekat atas kamu semua. Ada ke iblis tarik kita pergi nak pergi solat ni? Iblis tahan kita. Dah tak payah solat ni, curi kunci kereta kita apa ke, tak ada. Iblis kata, aku tak berkuasa pun ke atas kamu, di atas muka bumi Allah. Aku cuma bisik saja dan kamulah yang menyahut seruan aku. Aku bisik je, kamu yang pergi ikut. Siapa suruh? Itu saya tambah, siapa suruh tu. Aku bisik saja, kamulah yang ikut. Aku tak berkuasa pun ke atas kamu, cuma aku bisik saja. Fala talumuni walumu anfusakum. Hari ini kamu pun tak boleh nak selamatkan aku, dan aku pun tak boleh nak selamatkan kamu. Ma anna bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Maka iblis pun kata, hari ini setelah pun ditentukan keadaan kita apa yang berlaku ini, maka sesungguhnya orang yang zalim akan mendapat siksaan yang pedih. Tuan-tuan, Allah dah bagi tahu siap-siap. Kita dekat atas muka bumi Allah, belum lagi diberikan buku amalan kita dengan tangan kanan ataupun tangan kiri. Belum lagi tuan-tuan, belum lagi. Sekarang ni semuanya masih bersih. Bila nak mohon, dah dalam, bila kita nak bermohon, nak minta ampun Allah, nak jadi baik, adakah dia selepas sakaratul maut? Adakah selepas kita di dalam kubur? Tuan-tuan, permohonan itu mestilah di atas muka bumi Allah ini. Bukannya selepas di dalam kubur dan sebagainya. Sebab apa? Rasulullah pernah selepas peperangan Uhud, Nabi selesaikan jenazah Abu Jahal dan sebagainya. Apa yang berlaku? Nabi bercakap dengan penduduk ataupun jenazah-jenazah yang telah dikuburkan, jenazah musyrikin yang telah dikuburkan. Nabi kata apa? Nabi kata, hari ini apa yang telah dijanjikan Allah, kamu sudah pun lihat. Kebenaran dan janji Allah sudah pun kamu lihat. Dahulu aku telah beritahu, tapi kamu yang mendustakan aku.
Tuan-tuan, lepas tu Saidina Umar datang, "Ya Rasulullah, kenapa kamu bercakap dengan manusia yang telah Allah keluarkan roh daripada tubuhnya?" Lalu Nabi kata kepada Saidina Umar, "Wahai Umar, sesungguhnya Allah memperdengarkan ucapan aku ini kepada orang-orang musyrikin yang berada di dalam kubur ini." Tuan-tuan, Nabi kata apa? Sesungguhnya hari ini kamu lebih beriman daripada orang yang berada di atas. Maksudnya apa tuan? Dia dah nampak dah. Dia dah berada di dalam alam kubur, dia dah nampak apa yang berlaku, janji yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ceritakan kepada mereka, yang mereka dustakan. Maka tuan-tuan, hari ini begitu juga dengan kita. Begitu juga dengan kita, kita berada di atas muka bumi Allah. Hari ini kita tengok ramai orang yang mati mengejut. Tengah-tengah pagi ceramah habis. Antaranya pensyarah Yusim. Tular kita tengok. Bukan sahaja orang yang dalam keadaan baik pun boleh meninggal dunia. Orang yang dalam keadaan tengah bermaksiat kepada Allah pun, tengah-tengah macam-macam kita boleh tengok, tengah-tengah berjoget dan sebagainya, habis, tumbang, selesai. Selesai. Jadi tuan-tuan, apa yang kita perlu buat adalah muhasabah diri kita. Apa yang saya ceritakan ini moga-moga memberikan manfaat, hanya sedikit sahaja secara ringkas untuk kita ceritakan kepada ahli keluarga kita supaya semuanya mendapatkan manfaat, supaya Allah nanti tanya, ada tak kamu sebagai ketua keluarga cerita beri peringatan kepada ahli keluarga kamu? Wahai Allah, aku sudah pun ceritakan dan sampaikan apa peringatan kepada ahli-ahli keluarga aku. Tuan-tuan, kalau hari ini kita tak biasa sembang begini, boleh mulakan langkah pertama saja sembang dengan anak-anak, dengan cucu-cucu. Tahu tak kita ni lepas ni nak ke mana dan sebagainya. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan manfaat kepada kita. Kita masih lagi kekal di atas muka bumi Allah dalam keadaan baik. Kita jangan muflis dekat akhirat, lagi-lagi nak dekat pilihan raya. Jangan tabur-tabur fitnah, jangan kongsi apa benda yang kita tak pasti, jangan buruk-burukkan orang. Apa yang kita cakap itu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak mahu menjadi salah satu orang yang dituntut di dalam waktu di mahsyar nanti tuan-tuan. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan kita dan menghimpunkan kita bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami. Dosa kedua ibu bapa kami, dosa ahli keluarga kami, dosa rakan-rakan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami dalam mentaati perintah-Mu, bantulah kami dalam meninggalkan segala larangan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, sibukkan kami dengan urusan akhirat, jangan sibukkan kami dengan urusan-urusan dunia. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah amal ibadah kami, solat kami, puasa kami, zikir kami, bacaan Quran kami sebagai pahala yang diterima di sisi-Mu, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ringankan sakit sakaratul maut kami, ya Allah. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah, jangan matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kubur kami sebagai taman-taman syurga, jangan jadikan kubur kami sebagai lubang-lubang neraka. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkan kami dalam keadaan Engkau redha dengan kami, ya Allah. Berilah buku amalan kami dengan tangan kanan kami, jangan beri buku amalan kami dengan tangan kiri kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, ihsanlah kami dalam proses timbangan mahsyar kami, ya Allah. Permudahkan urusannya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pimpinlah kami dalam meniti titian sirat-Mu, ya Allah. Himpunkan kami, kedua ibu bapa kami, ahli keluarga kami, rakan-rakan kami ke dalam syurga Firdaus-Mu tanpa hisab dan azab, dan jauhkanlah kami daripada azab api neraka Jahannam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Bismillahirrahmanirrahim.